dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Okay. Kepada semua, okay, kamu berada di dalam subjek DAE 31001, projek kejuruteraan elektrik. So untuk semester 1 2021 dan 2022, semua pelajar akan mengambil projek kejuruteraan elektrik 1 lah. Okay. Pertama berkenaan dengan diri saya. So saya rasa semua orang kenal saya kot. Ke ada yang tak kenal saya. Okay. Tapi saya kenalkan diri sendiri lah. Mungkin ada yang tak pernah belajar dengan saya. Okay. So nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad Noor. Saya adalah penyelaras bagi projek FYP. Bilik saya adalah 2A1118. So kat mana bilik saya nanti apabila kembali ke UTHM nanti, bila naik bas, turun, nak pergi kafe, beli nasi, tapau, nanti lalu bilik lecturer. So bilik saya tu di sebelah kanan. Tengoklah benda 148, ada nama saya kat situ. So itu bilik saya lah. So boleh hubungi saya melalui email muhammadfaizal@uthm. Tapi setakat ni tak ada orang lagi email saya. Okey. Ataupun boleh berkomunikasi melalui WhatsApp lah. WhatsApp ke, Telegram ke, kan? Di nombor 0139488957. Jika ada sebarang permasalahan berkenaan dengan FYP. Okey, ada apa-apa masalah tentang diri saya? Tak ada kan? Okey. So pengenalan. So kenapa kena ambil projek kejuruteraan elektrik? Pertama, dia adalah sebahagian daripada keperluan untuk melengkapkan diploma kejuruteraan elektrik. Okey. Subjek ini adalah salah satu subjek yang wajib diambil dan dia diberi nilai grade lah. Selain itu, projek kejuruteraan elektrik ini atau FYP ini digunakan untuk melatih pelajar untuk menggunakan ilmu pengetahuan, skill dan pengalaman di sepanjang kamu belajar selama 2 tahun ni. 2 tahun kan tahun ni? Tak apa 2 tahun lah, setahun setengah. Dan memperhatikan atau menggabungkan semua yang kamu belajar itu untuk membuat satu projek yang bersifat research lah, tetapi di peringkat diploma ni lebih kepada inovasi. Dia juga mendedahkan pelajar berkenaan dengan asas kerja lapangan. Maksudnya di sini kamu dilatih untuk bekerja secara lebih independen dan dinilai secara independen juga. Okay. Dan menguruskan projek di dalam kumpulan. So di dalam projek kejuruteraan elektrik ni semua pelajar akan bergerak secara independen. Mungkin jumpa penyelia seminggu sekali ke seminggu 2 kali kan, bergantung pada kelapangan supervisor lah. Tetapi projek tu kena jalan jugalah. Sebab tu dia dinamakan projek kejuruteraan elektrik. Okay, untuk projek kejuruteraan elektrik ni dia terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah projek kejuruteraan elektrik 1, saya tengok watak elektrik kat situ. Itu DAE 31001 yang kita ambil pada semester ini. Kemudian kita akan ambil pada semester yang seterusnya, iaitu di semester 2 2021-2022, insya-Allah, DAE 31003 projek kejuruteraan elektrik 2, iaitu 3 kredit lah. So semua pelajar diwajibkan untuk mengambil projek kejuruteraan elektrik 1 sebelum mengambil projek kejuruteraan elektrik 2. Okay. So nak tak nak, kalau nak ambil projek kejuruteraan elektrik 2, kena lulus projek kejuruteraan elektrik 1 lah. Itu maksud dia. So untuk projek kejuruteraan elektrik 1 ni, hasil daripada kursus ini adalah pelajar perlu menghasilkan satu kertas cadangan projek, dan di mana kertas cadangan itu akan dinilai oleh supervisor dan assessor yang akan dilantik. Untuk projek kejuruteraan elektrik 2, pelajar perlu menghasilkan produk inovasi seperti yang telah diusulkan di dalam kertas cadangan pada projek kejuruteraan elektrik 1. Selain daripada melengkapkan ataupun menyiapkan produk tersebut,
pelajar perlu melengkapkan laporan akhir projek berserta dengan kertas teknikal. So, pada hujung projek kejuruteraan elektrik 2, ada 3 produk yang pelajar perlu hasilkan lah. Yang pertama, produk itu sendiri. Yang kedua, laporan akhir. Dan yang ketiga adalah kertas teknikal. Dan semua format untuk segala hasil pembelajaran ini akan diberikan di Lauter. So jangan risaulah, format semua saya akan bagilah. Okey, kategori projek. Ada apa persoalan tentang subjek ni? Subjek ni ada 2 subjek. Kalau tak lulus FYP 1, tak boleh ambil FYP 2. Tu je lah. Ada apa persoalan? Tak ada, okey. Tak ada, sir. Tak ada, okey. Saya teruskan. So untuk kategori projek, projek yang dibuat oleh para pelajar boleh dicadangkan sama ada daripada pelajar ataupun penyelidik sendiri. Projek kejuruteraan elektrik 1 dia terdiri sama ada satu produk inovasi, okey, ataupun masalah industri. Di mana masalah industri ni jika ada contohnya mana-mana syarikat ke SME ke yang ada permasalahan berkaitan dengan kejuruteraan elektrik ataupun elektronik, dia boleh usulkanlah permasalahan tersebut dan pelajar perlu menyelesaikannya lah untuk sebahagian daripada projek dia lah. Ataupun yang ketiga adalah kajian berkaitan dengan elektrik dan elektronik. So yang ketiga ni maksudnya research lah. Contoh research ni, contohnya apa contoh research lah? Contohnya multiple effect wave ke kan, ataupun contoh propagation wave in 5G ke. Tu contoh kajian lah. So kajian ni lebih pada research. So tapi kebanyakan projek kejuruteraan elektrik di diploma biasanya lebih kepada inovasi. So kalau ada masa industri boleh jugalah. Sesiapa contohnya saudara dia ke ataupun keluarga dia ke ada company sendiri kan, dan dia ada permasalahan yang boleh diutarakan, tu lebih baiklah. Okey, penghasilan projek boleh jadi projek baru ataupun sambungan daripada projek yang lepas. Okey, di sini maksudnya projek baru tu adalah suatu inovasi yang baru. Inovasi baru tu maksudnya inovasi lah, namanya ciptaan yang baru. Maksud sebelum ni tak ada orang buat pun. Contoh awal lah orang pertama yang buat dia kat Malaysia ataupun kat dunia lah kan. Ataupun awak boleh ambil daripada projek lain, tetapi dia mestilah ada penambahbaikan. So sebab tu dia inovasi. Inovasi bukan projek yang baru yang awak create daripada kosong. Bukan, tapi dia adalah penambahbaikan terhadap produk yang ada ataupun penggunaan alat-alat teknologi elektrik untuk membentuk satu produk inovasi. Okay. Namun yang demikian, pelajar tidak dibenarkan mengambil projek lengkap sama ada daripada projek lepas ataupun dari pusat pengajian tinggi yang lain. Okay. Maksudnya di sini, contohnya kita ni pelajar diploma kejuruteraan elektrik di UTHM. Tapi kita ambil projek FYP daripada Politeknik. Kita ambil sebiji, termasuk dengan laporan akhir je sebiji lah. Kemudian kita present sebagai projek kita. Yang itu yang dilarang lah. So jika pelajar ditangkap ataupun ditangkap lah kan, dikenal pasti dia melakukan kesalahan ini, secara automatiknya dia akan gagal lah dan dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. So ni penting. Ada pelajar dia upah orang untuk buat. Kalau ditangkap dia akan fail lah. Tu je. Okey. Ada apa soalan tentang projek? Projek adalah sama ada inovasi, masalah industri ataupun kajian. Kajian ni kajian saintifik lah. Ada soalan? Tak ada. Okey, saya silakan. Okey. Panduan pelajar. So, ayat ni salah. Okay, macam saya cakap tadi, nak ambil projek kejuruteraan elektrik 2, kena lulus projek kejuruteraan elektrik 1. Jika gagal projek kejuruteraan elektrik 1, pelajar perlu mengulang projek kejuruteraan elektrik 1 sama ada tajuk yang sama ataupun tajuk yang baru. Ni jika contohnya SEM ni pelajar fail subjek BAE 3101 ni kan.
So pelajar perlu mengulang saja yang sama lah. Dengan sajuk yang sama ataupun tajuk yang berbeza. Jika pelajar gagal projek kejuruteraan elektrik 2, pelajar perlu mengulang sama ada pelajar perlu mengulang tajuk yang sama. So kenapa tajuk yang sama? Sebabnya dia bergantung pada projek kejuruteraan satu lah. So pelajar perlu membuat projek dulu tu berdasarkan proposal dia. Okay. Jika sebarang pertukaran tajuk, dia memerlukan persetujuan antara penyelia dan penyaras. So pelajar akan diminta untuk mengisi borang pertukaran tajuk lah. So melalui semester ni saya akan buat satu borang pertukaran tajuk. So mana-mana pelajar yang tukar tajuk perlulah mengisi borang tersebut dan mendapat pengesahan daripada satu penyelia, yang kedua penyaras lah, iaitu saya. So pertimbangan pertukaran tajuk ni jika dia adalah rekomendasi daripada penyelia itu sendiri ataupun daripada penyaras lah. So pelajar tak boleh sesuka hati tukar tajuk lah. Sebab sebelum ni kita buat satu semester je lah, tak ada masalah. Tapi ni ada 2 semester. So pelajar perlulah berbincang dengan supervisor dan mendapat kelulusan daripada penyaras jika sebarang permasalahan dan tajuk. Ini sama je sama ada projek kejuruteraan elektrik 1 atau projek kejuruteraan elektrik 2. Okey. Ada sebarang soalan? Saya tekak lah cakap. Tak ada. Okey. Kumpulan dan tajuk. So untuk projek, anda dibenarkan untuk membuat kumpulan dengan maksimum 3 orang bagi satu kumpulan. Ia bermaksud dia boleh buat individu, tapi jaranglah orang individu, biasanya buat kumpulan. So biasanya 3 orang satu kumpulan ataupun sekurang-kurangnya 2 orang satu kumpulan kan. Kalau seorang tak dipanggil kumpulan kan, seorang tu individu. Sama ada 3 maksimum ataupun 2. Tetapi jumlah kumpulan tu dia bergantung pada kadar beban yang diberi, bilangan kumpulan yang diberikan pada penyelia tersebut. So semua penyelia diberi jumlah kumpulan maksimum yang boleh diambil. Contohnya mungkin saya diperuntukkan 5 kumpulan. So saya boleh terima 5 kumpulan lah. So 5 darab 3 orang, sama-sama 15 orang akan berada di bawah saya. So ada lecturer tu mungkin dia akan dapat 14 orang. 14 orang tu maksudnya dia akan ada 5 kumpulan, 4 kumpulan 3 orang dan 1 kumpulan 2 orang. Itu maksud dia lah. Faham ni? Faham saya. Faham ni? Sebab akan ada kumpulan ada 2, ada kumpulan ada 3. Tapi bukan jarang-jarang. Tak adalah yang ambil seorang-seorang. Kecuali dia mengulang. Mengulang tu cerita lain lah. So tajuk projek boleh diusulkan oleh penyelia ataupun boleh dicadangkan oleh pelajar. Namun begitu, jika pelajar mencadangkan tajuk, penyelia perlu bersetujulah. Contohnya kumpulan 1, dia mengambil pencaras A sebagai penyelia. So dia mencadangkan tajuk X. So tajuk X tu mestilah disetujui oleh penyelia lah. Barulah tajuk itu lengkap. Okey, ini disebabkan kadang-kadang penyelia tu dia punya kepakaran yang berbeza lah. Contohnya pencara A ni dia mungkin kepakarannya dalam bidang elektrik. Contohnya solar kan. So kalau cadangkan projek yang berkenaan dengan sistem, memang dia tak tahulah. Dia tak tahulah, dia tidak pakar lah. So dia tidak dapat membantu kamu dalam melakukan ataupun melaksanakan projek tersebut lah. So pastikan situasi dah win-win lah. Iaitu kamu cadangkan projek dan penyelia bersetuju. Ataupun penyelia akan mencadangkan projek. Okey, untuk cadangan tajuk projek, so boleh rujuk di sini. Okey. Okey, saya dah buat satu wall. So ini adalah projek-projek yang dicadangkan oleh para pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. So ada banyaklah.
Kamu boleh tengok. Sir. Ya? Tak Dia nampak? tak nampak. Ya Sir. Jap. Saya stop share jap. Sebabnya dia share by screen jap ya. Nampak? Dah. Nampak, Sir. Okey. So ini adalah Nampak, contoh sir. cadangan projek yang dicadangkan oleh para pensyarah di Jabatan Kejuratan Elektrik PBD. So para pelajar boleh rujuk di halaman ni lah, padlet.com/ nama saya Muhammad Faizal 1 idea inovasi JKE. Nanti saya share link. Tak payah hafal. Okay. So di sini dia ada tajuk, dia ada sikit lah description apa yang nak buat. So dia ada rujukan lah, merah ni elektrik, putih ni elektronik, biru IoT, hijau ni ada sistem lah. Maksudnya warna ni adalah warna memo pad ni. Memo pad. So boleh rujuk lah. Okay. Ia bertujuan supaya para pelajar tidak memberi tajuk yang sama. Sebab sebelum ni pelajar beri tajuk yang hampir sama lah. Contohnya musim tu kan musim glamour pertanian. So 20 kumpulan bagi tajuk pertanian je. So saya tak nak jadi macam tu lah. Saya nak ada kepelbagaian tajuk. Sebenarnya kita akan ambil 2 semester. So pelajar ada masa yang agak lama untuk merancang. So pelajar boleh risik-risik lah apakah tajuk yang bersesuaian lah. Okay, ini tajuk. Boleh pilih. Nanti dia akan bertambah dari masa ke masa. Mana slide saya tadi? Okay. Okay. Yang ini adalah contoh. Allah. Tak nampak sikit saya? Nampak saya? Ini adalah contoh projek FYP yang dibuat oleh senior kamu sebelum ni. Okay, sekejap saya kena tutup pula sebab dia share screen. Sekejap So ni adalah tajuk-tajuk senior kamu sebelum ni. So ada ni daripada tahun 2019 hingga tahun 2020 lah. So saya baru ambil alih sebagai pensyarah bermula tahun 2019. So saya ada senarai daripada 2019 lah. So ada banyak, ada yang hampir sama, ada yang sama. So kamu boleh refer lah tajuk-tajuk. Tapi saya cadangkan yang kamu berbincang dengan para penyelidik lah. Apa tajuk yang bersesuaian dengan kepakaran mereka. Sebabnya ada pensyarah dia pandai yang ini, pensyarah dia pandai yang ni. So kamu perlu berbincang dengan dia lah. Okay, nanti saya share. Okay, saya teruskan. Okay, saya jam sikit kepada gerak kerja FYP 1 ataupun DAE 3101 pada semester ini. So kita ada 14 minggu. So kita berada di minggu yang pertama minggu ni. So minggu ni kita akan buat taklimat FYP 1, C1. Kemudian kemudian dari minggu 1 hingga minggu 6, so pelajar
diminta untuk pertama membentuk kumpulan. Okay. Yang kedua, mencari tajuk. So sepanjang minggu pertama dan minggu ke-6 ni, pelajar akan didedahkan dengan sesi sharing idea dan sedikit bengkel berkaitan dengan apa yang kamu patut buat untuk menghasilkan satu kertas cadangan yang baik. So kita ada 6 minggu untuk, kita lah, kamu ada 6 minggu untuk membentuk kumpulan dan mencari tajuk yang bersesuaian. So pastikan yang kamu ada kumpulan. Jangan minggu ke-6 tak ada kumpulan. Macam semester lepas ada yang MIA, Missing in Action. Kumpulan pun tak ada, call pun tak angkat. So pastikan ada kumpulan. Okay, pada minggu ke-6 kamu perlu menghantar tajuk. So tajuk tu boleh dihantar melalui SMAP online. So nanti pelajar boleh check dekat SMAP sama ada boleh atau tak boleh menggunakan e-project online. Saya dah hantar nama minggu ni, saya tak pasti sama ada PTM dah update ke tak. Saya check. Okay, tak lagi. So nanti saya akan follow up. So siapa boleh buka SMAP pak? Boleh check SMAP sementara ni. Ada tak e-project online? Sepatutnya bila kamu register, automatik e-project online tu ada. Tapi kadang-kadang dia perlu register. Nanti kamu check tengok boleh ke tak. So pada minggu ke-7, ke-8 akan berlaku proses penilaian tajuk. So di sini kita akan lihat sama ada tajuk tu adakah dia sama antara satu sama lain. Okey, adakah dia bersesuaian dan mencapai tahap untuk projek kejuruteraan elektrik pada tahap diploma. Okey. So benda itu akan dinilai lah. So pada minggu ke-8 akan berlaku keputusan tajuk lah. So antara minggu 6 ke 8 tu kalau tak lulus pun ada komen lah. So kena betulkan komen tu lah. Okay. So selepas tu antara 8 hingga 12 pelajar akan diminta untuk membuat kertas cadangan. So nanti saya akan tunjuk kertas cadangan. Dan pada minggu ke-14 ni salah ni. Minggu ke-12 ni so minggu ke-12 ni pelajar perlu menghantar kertas cadangan kepada penyelaras lah, iaitu saya. Okay, pada minggu ke-14 pelajar perlu membuat pembedahan kertas cadangan. Pada masa sekarang ni mod dia adalah online lah. Dan perlu menghantar laporan progres FYP 1. Faham So 1 ni hingga 6 ni pelajar perlu membentuk kumpulan dan membuat tajuk. Minggu ke-6 perlu menghantar tajuk. So pelajar perlu mengisi borang kertas cadangan tajuk. Nanti saya akan upload di Otter. Okay. Dengan bersama dia perlu mengisi butiran itu di dalam SMAP online. So para penilai akan menilai di SMAP online lah, di bawah e-project online. Okay. So minggu yang ke-8 nanti pelajar akan dapat komen lah sama ada projek tu lulus ke, kena ubah ke, kena edit sikit ke. So nanti cuma edit dalam kertas cadangan lah. So minggu ke-12 pelajar perlu menghantar kertas cadangan projek kepada saya. Okay, ada apa-apa masalah tentang gerak kerja ni? Tak ada sir. Tak ada. Okay. Okay. Pimpinan kumpulan saya cerita tadi. So macam saya tadi, penghantar tajuk boleh dilakukan dengan mengisi borang cadangan tajuk.
yang saya akan sertakan kemudian di author, dan mengisi butiran melalui e-project online di SMAP. Siapa-siapa yang check SMAP boleh tak tengok e-project online tu ada ke tak? Ada sir, ada. Dah aktif lah? No record. Lagi tapi no record. No record kan? Tak apalah. Nanti saya tanya PTM balik macam mana. Okay. So untuk cadangan tajuk, pelajar memerlukan butiran yang seperti berikut. Pertama, tajuk. Yang kedua adalah objektif projek. Yang ketiga, permasalahan kajian. Yang keempat, skop kajian. Yang kelima adalah jangkaan hasil. So yang ini buat dalam bentuk pendek je. Tak perlu pun buat sampai 5 muka surat. Mungkin dalam 2 muka surat je kot. So dalam borang tu 2 muka surat biasanya. So isi borang tu buat dalam 1 ke 2 perenggan saja. Menjawab apa yang diperlukan lah. So, tak perlu buat karangan sampai 10 muka surat ke apa kan. So pelajar perlu melengkapkan semua di atas sebelum minggu ke-6 untuk kelulusan penilaian tajuk. So kegagalan menghantar tajuk menyebabkan anda gagal dalam FYP 1 ni lah. So kalau tak ada tajuk, tak ada kumpulan sebelum minggu ke-6, so awak nak buat apa kan? So awak mungkin gagal lah. So pastikan sebelum minggu ke-6 tu kalau tak ada kumpulan, beritahu saya. Beritahu saya, cakap tak ada kumpulan. So saya akan carilah siapa-siapa yang masih tak ada tu lah, saya akan pairkan. Kalau tidak, kamu boleh cari kawan-kawan sendirilah. So pertama cari dulu di antara kawan-kawan sendiri. Kalau tak ada, boceh saya. Sebabnya pada semester lepas ada pelajar yang tak ada guru. Dah tak ada guru, pergi senyap je. Tak beritahu tak ada guru. So jangan disebabkan masalah-masalah yang remeh-temeh ni kan. Kamu gagal dalam subjek ni lah. Okay. Saya terangkan sedikit berkenaan dengan kata cadangan tajuk. So, pertama tajuk tu awak boleh bincang dengan penyelia apakah tajuk yang bersesuaian dengan kumpulan kamu. Okay, untuk objektif projek ni biasanya kita buat straightforward je. Maksud straightforward ni ayat dia ayat nyata lah. So, kita menggunakan point. Contohnya, saya tunjuk situ, contoh objektif projek adalah seperti berikut. Jangan tulis 1, 2, 3. Janganlah nampak macam malas sangat kan. So nampak sikit pelajar universiti kan. Tulislah objektif projek ini adalah seperti berikut. Pertama, contohnya mulakan dengan kata kerja. Contohnya mengkaji, membina. Kalau dalam bahasa Inggeris, to research, to bake, to define, contohnya to measure. Benda-benda yang kata kerja. Dan tidak melebihi daripada 3 objektif. So tak perlu banyak objektif. Paling banyak pun 3. 2 pun dah cukup. Okay, 2 atau 3 je lah. So objektif projek mestilah jelas, nyata, dan yang paling penting boleh diukur. Apa yang dikatakan boleh diukur, contohnya mengkaji faktor-faktor. So mengkaji faktor-faktor nanti di dalam laporan kamu kena tulis faktor-faktor lah. Contohnya daripada faktor-faktor tu, apa yang kamu boleh buat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. So benda tu boleh dinilai lah. Jangan tulis mengenal pasti masyarakat. Jangan benda yang tak diukur lah. Benda yang tak diukur. So benda tu mestilah jelas, clear, lepas tu boleh diukur. Yang kedua, membina stesen cuaca contohnya. Membina stesen cuaca tu jelas lah kan. Membina, nanti dia punya outcome dia adalah stesen cuaca. Okay. Yang kedua adalah permasalahan projek. So permasalahan projek ni tak perlu panjang, perlu pendek je. Sebenarnya ini cuma tajuk je lah. So kamu ceritakan kenapa projek itu dilakukan. Contohnya projek ini dilakukan, apakah faktor-faktor yang mendorong projek itu dijalankan lah. So apa pun faktor yang kamu nak buat projek tersebut. Tu je, buat dalam bentuk perenggan je. Cuma dalam 1 perenggan ke kedua perenggan je. Tak perlu panjang. Okay, yang ketiga adalah skop. So skop tu awak nyatakan apakah fungsi projek yang awak lakukan. Saya nak buat projek yang boleh mengukur kelembapan, suhu, tekanan contohnya kan. So apakah limitasi atas projek tu lah. Awak kena ceritakan lah.
sesen cuaca ini adalah dibina di bla 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 menggunakan makro pengawal ESP8266 contohnya, ataupun sesen kaji cuaca ini dibina berdasarkan makro pengawal Raspberry Pi. So dia akan mengukur suhu, kelembapan dan bla bla bla. Itu je. So awak nyatakan, awak limitkan supaya projek awak tu taklah daripada hujung langit sampai ke hujung bumi. Nanti bila hujung langit ke hujung bumi tu tak jumpa tengah-tengah dia apa dah. Dalam projek tak siap lah sebab ia besar sangat. So awak limitkan supaya projek tu kecil je. Awak kena ingat yang awak hanya ada satu semester untuk, bukan satu semester, awak hanya ada 12 minggu je untuk membina prototype daripada projek awak ni lah. So projek tu tak perlu besar dan dia berpatutan lah. Janganlah awak projek tu guna sensor yang harga 8,000 kan. Nanti siapa nak bayar 8,000 tu kan. So pastikan yang limit tu dilimitkan selimit-limitnya lah. Dan yang terakhir adalah jangkaan hasil. So jangkaan hasil ni apa yang akan terbina daripada objektif lah. Seperti saya cakap tadi, jangkaan hasil ni datang daripada objektif. So kalau membina sistem cuaca, so apa jangkaan hasil adalah satu prototype stesen kaji cuaca yang digunakan untuk mengukur suhu bla 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 di dalam rumah hijau. So, dan sedikit fungsi lah. Fungsi dia apa? Bukan macam itulah. So, tak perlu banyak dan seperenggan saja. Okey. Ada sebarang soalan tentang kertas cadangan tajuk? Apa yang patut dibuat? Apa yang patut diisi dalamnya? Nanti kamu akan belajar lagi. Sir, Ya. kena buat dalam bahasa Inggeris ke atau tak kisah? Boleh buat sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, sir, terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Tak ada sir. Okey. Kalau ada apa-apa nanti saya tanya sir. Okey, boleh. Baik. So, seterusnya adalah buku log. So, buku log, okey. Buku log adalah catatan rekod segala aktiviti yang berkaitan dengan projek yang dilakukan. So, buku log ini adalah bukti segala yang kamu lakukan sepanjang 14 minggu kamu membuat kertas cadangan tersebut. Ini untuk FYP 1 lah. So, pelajar perlu mengisi buku log daripada minggu pertama, minggu ni, sehinggalah ke minggu ke-14. Dan buku log perlu diisi secara individu. So, kenapa perlu diisi secara individu? Kerana setiap orang dia perlu memainkan peranan yang tersendiri di dalam melengkapkan projek tersebut. So tak perlulah nanti seorang tu je buat, dia lah yang buat projek, dia lah yang menulis, dia lah yang ni, hak lain tu duduk tidur, bangun tidur dapat A kan. Dah dapat A kan. Yang kawan ni bersengkang mata buat projek. Saya tak nak jadi macam tu lah. So buku log perlu diisi secara individu dan perlu ada pembagian tugas. Jangan seorang je yang buat. Saya nampak kadang-kadang seorang ni, budak tu pandai buat, budak tu lah yang kena buat sampai habis. So jangan jadi macam tu. So pastikan yang ada pembagian kerja lah. Kerana benda-benda ni perlu dibuktikan di dalam penilaian bersama penyelia. Okay, yang ketiga adalah catatan dalam buku log hendaklah disahkan penyelia secara mingguan. So kita akan menggunakan e-project online. So dalam e-project online tu pelajar boleh mengisi. Dia dalam tu macam mana bentuk dia lah, saya pun nak tunjuk. Nanti kamu tulis aspek tu adalah dia boleh tulis catatan, lepas tu kamu boleh upload attachment. So catatan perlu meliputi aktiviti yang berkaitan lah. So segala aktiviti, contohnya minggu ni kamu mendengar taklimat lah. So apakah aktiviti yang dilakukan pada minggu utama? Itulah taklimat, menghadiri taklimat FYP 1 yang disampaikan oleh Encik Muhammad Faizal, penyelaras FYP bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, so jangan tulis di akhir semester. So kebanyakan pelajar ada yang kosong. Saya nampak ramai yang kosong. Lepas tu ada yang kena penyelia dia suruh isi. Dia isi 14 minggu, dia tulis lah. Minggu ni satu ayat je. Buat kerja. Apa tu? Buat ni, buat tu. Dia bukan macam tu lah. Dia perlu menceritakan apa yang kamu lakukan. Bukan cerita
Minggu ini saya buat kajian. Lepas tu minggu kedua saya buat kajian lagi. Tu yang minggu 3 saya tak ada, saya buat kajian lagi sekali. So benda tu bukanlah catatan, yang itu adalah copy paste. Pastikan yang catatan buku log tu dibuat secara betul dan detail lah. So masukkan segala rekod yang kamu lakukan. Kamu 3 orang. So peruntukkanlah seminggu dalam 2 jam. So masa yang diperuntukkan untuk FYP adalah pada hari ini, hari Khamis, pada jam 2 sehingga jam 5. So kamu boleh gunakan waktu hari inilah. Dia memang digazetkan dalam jadual. Okay, ni contoh catatan yang boleh dibuat di dalam buku log. So contohnya menghadiri taklimat FYP 1 secara dalam talian. Taklimat menerangkan gerak kerja FYP 1 dan FYP 2. Selain itu bla 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 bla. Nampak benda tu dilakukan oleh orang yang terpelajar. Bukan oleh yang buat, orang sekadar nak buat je kan, lepas batuk tangga. Saya tak nak buku log ni diisi hanya sekadar terpaksa diisi. Buku log ni kamu kena isi apakah masalah yang kamu hadapi. So macam mana kamu menyelesaikan masalah tersebut. Okay, contoh kedua ialah membuat, ini contoh je, membuat rujukan kajian lepas dengan mencari artikel-artikel di dalam jurnal yang berkaitan dengan tajuk projek yang sama. So didapati terdapat 5 artikel jurnal yang berkaitan dengan tajuk projek kami. So artikel yang didapati adalah seperti berikut. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daripada kajian lepas, saya dapati dan saya telah membuat jadual perbandingan untuk melihat spesifikasi projek. Contohnya awak buat projek stesen kaji cuaca contohnya. So awak boleh cari di dalam mana-mana jurnal. Nanti awak belajar nanti macam nak cari dalam jurnal. So awak cari jurnal yang sama. Weather station kan. So awak lihat perbandingan apa orang ni buat. So researcher A mungkin dia menggunakan contohnya dia menggunakan microcontroller A. Researcher B dia gunakan microcontroller B. Yang C ni guna microcontroller A. Tapi dia ada berbeza sikit lah. So awak boleh tengok apakah spesifikasi yang dibuat oleh orang-orang lepas. Dan apakah kelebihan dan kekurangannya. So awak ambil kelebihan daripada setiap kajian lepas tu kemudian dijadikan sebagai projek kamu. Tu maksudnya kajian lepas. Okay, faham So jangan tulis sekadar minggu ini saya buat kajian lepas. Saya tahulah buat kajian lepas tahu buat apa. Tuan, tanya Ya? boleh? Boleh. Buku log ni kan kita buat handwriting ke ataupun dalam Word? Writing dalam dalam SMAP online. Oh, buat dalam SMAP online tuan? Ya. Okay. Maaf. Nanti boleh buka SMAP online tu. Saya nak tunjuk sekejap ya. TCIS. Aduh. Awak boleh tengok e-project online tu. Awak boleh buka. Boleh je? Boleh ada buku log situ. Sekejap. Sebab saya tak boleh tengok view pelajar. Awak nampak skisir? Tak nampak Tak nampak tuan, dia just Mana saya nak PowerPoint je. move this window away from the share application. Saya kena new share. Sekejap Dia tulis no record tuan, tak ada pasal buku log pun. Tak ada buku log Sebab saya tak nampak awak punya di dalam sistem. Tapi PTM cakap, tak apa, nanti saya tanya dia orang. Sekejap. Sepatutnya nama awak dah keluar automatic tapi saya tengok dalam sistem tak keluar. Tak keluar juga. Saya akan tanya.
Tak apa, nanti saya tanya PTM balik macam mana. Sepatutnya Baik, dia keluar nanti pusat pelajar ni. Lepas tu nanti awak boleh tengok. Okay, saya tunjuk yang semasa sebelum ni lah. Tak Saya buka lah. Cari saya pun. Saya pernah ke edit. Alah. Oh, saya tak boleh tengok buku tu. Nanti saya tunjukkan sebab saya tak boleh nak buka log aktiviti yang lepas-lepas. Nanti saya tunjukkan kemudian. baik tuan. Okay, nampak? Nampak skrin saya? Dia dalam e-project online tu, jadi nanti ada log activity. So log activity tu awak boleh buka, nanti dia keluar activity, lepas tu ada attachment. So awak type kat situ lah. Dia macam catatan biasa je lah. Awak type kat situ, nanti akan ada gambar ke, ada apa rajah ke, ataupun awak ada report yang bertulis, awak boleh upload dekat attachment lah. Dia macam tu. Baik tuan. Okay. Okay, seterusnya adalah kertas cadangan. Tuan. Ya? Skrin tuan masih start dekat sistem ETHM. Ya, cari mana skrin saya. Okay, nampak? Nampak saya nampak. Okay, so kertas cadangan projek, tadi kertas cadangan tajuk. So tajuk tu justru simple je lah. Dia ada tajuk, dia ada ni lah, tajuk, objektif, masalah kajian, skop kajian, jangkaan hasil. Awak cuma pada masa ni awak cuma ada tajuk. So awak buat objektif sikit, so awak buat apa, kenapa awak buat, so jangkaan hasil je lah. So tak perlu panjang pun. Okay. Tapi di kertas cadangan projek, awak perlu nyatakan pertama adalah pengenalan. Pertama adalah tajuk sebenarnya. So yang kedua adalah pengenalan. Pengenalan ni introduction lah. So kemudian objektif, skop macam dalam kertas cadangan tajuk. Kemudian permasalahan kajian pun macam kertas cadangan tajuk. Okay, kajian literatur ni adalah kajian lepas. Okay. Kemudian metodologi projek. So projek ni awak buat simple je. Awak nak buat macam mana awak nak buat projek tersebut. So awak guna method apa, contohnya waterfall. Okay. Yang ke-6 adalah cost project. Cost project ni awak kena pasti apakah komponen yang awak perlukan untuk menghasilkan projek awak tu. So awak costing lah. So costing ni buat simple costing je. Okay. Yang ke-7 adalah perancangan projek. So awak boleh tunjukkan secara gancat. Gancat, tahu kan gancat? Siapa tak tahu gancat? Semua orang tahu kan? Okay. Kalau tahu tengok Google lah gancat. Okay. Dan yang terakhir adalah jangkaan hasil. So jangkaan hasil ni macam dalam kertas cadangan tajuk lah. So semua ni perlu dihantar kepada saya penyelaras pada minggu ke-12. So kertas cadangan projek ini hendaklah disahkan oleh penyelia. So maksudnya pada minggu ke-12 tu, awak hantar kertas cadangan projek yang disahkan. Bukan bawa hantar kertas projek. Kertas cadangan projek yang disahkan. Kalau siapa yang tak ada pengesahan daripada penyelia dia, saya tak terima. So, pastikan dia disahkan oleh penyelia. Faham So nanti pada minggu ke-14 ataupun
Ni jangkaannya lah minggu ke-14, mungkin minggu ke-15. Kita tengok macam mana lah. Okay. Tapi paling awal minggu ke-14 lah. So pelajar perlu membentangkan kertas cadangan kepada penilai. Okay. Setiap kumpulan diberi masa 10 hingga 15 minit untuk membentangkan kertas cadangan. So pengisian pembentangan seperti terkandung di dalam kertas cadangan. Macam tadi lah sebelumnya. Okay, penilai akan memberi komen dan penambahbaikan semasa sesi pembentangan. So semasa awak membentangkan kertas cadangan projek kepada penilai, penilai boleh memberi buat soal jawab sama awak lah. So awak kena ada sedikit pengetahuan berkenaan projek yang awak lakukan. Contohnya tahun lepas pelajar suka buat pasal pertanian. So dia buat banyak projek penjiraman sayur. So saya tanyalah, so tanam sayur berapa lama? Contohnya kan, dia kan nak tanam sayur apa? Sayur sawi contohnya. So sayur sawi tu berapa lama boleh tanam? So apabila awak buat projek pasal pengairan tanaman kan, awak kena tahulah. Takkan awak buat air je kan tak tahu apa nak tanam apa, tanam berapa lama. So kalau nak siram berapa banyak air. Benda-benda tu awak kena tahulah. Itulah knowledge lah untuk membuat projek itu berjaya lah. Bukan sekadar buat projek tu asal siap, asal keluar air, melempah pun tak apa. So knowledge yang tu perlu dibuat disebar semestinya lah. Awak kena buat kajian lah. Itu yang pentingnya. So pelajar harus membuat penambahbaikan kertas cadangan tersebut. So selepas penilai bagi komen, so pelajar boleh buat penambahbaikan lah. So kertas cadangan tersebut akan dinilai oleh penilai anda. Selepas awak bagi pada penilai, awak juga perlu hantar kertas cadangan yang ditambah baik kepada penilai di akhir semester lah. So penilai akan bagi markah kepada kertas cadangan tersebut lah. So yang ni adalah final lah. Yang minggu ke-12 tu mungkin ada komen, ada apa sikit-sikit kan. Lepas minggu ke-14 tu awak betulkan sikit-sikit apa yang penilai nak. Kemudian hantar kepada penilai sebagai report final lah. Dan semuanya akan diberi markah lah. Okay, ada soalan tentang seminar? Tak ada sir. Tak ada. 3.5 dah. Okay. Okay, seterusnya. Apa yang kita lakukan di antara minggu pertama sehingga minggu ke-6 sebelum hantar tajuk. So akan ada 3 event lah. So pada minggu ketiga kita akan melakukan perkongsian idea. Pada minggu keempat kita melihat pengenalan kepada inovasi 1 dan pengenalan kepada inovasi 2 lah. So pengenalan inovasi ni adalah macam kelas lah. Dan setiap kelas ni akan diberi penilaian. So pelajar perlu hadir dan perlu menjawab penilaian tersebut lah. Dan markah diberikan kepada setiap kelas tersebut. So kalau tak datang, kosong lah. Itu je. Okay. So perkongsian idea inovasi ni dia dibuat untuk memberi idea atau gambaran kepada pelajar berkenaan apa inovasi yang boleh dibuat di dalam projek tahun akhir. Para pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik akan berkongsi berkenaan bidang mereka dan apa inovasi yang bersesuai. So di sini JKE memilih 4 pensyarah. Yang pertama adalah Encik Azli. Dia akan memberi pengkongsian berkenaan inovasi di dalam bidang elektrik. Yang kedua adalah Encik Muzaffar di dalam bidang elektronik. Yang ketiga adalah IoT, Internet of Things, oleh TS Encik Syukri, teknologi Encik Syukri. Yang terakhir inovasi dalam bidang aplikasi oleh TS Encik Muhammad. So sesi pengkongsian idea ni akan dibuat secara paralel. So saya akan buat 2 sesi. Satu sesi tu 2 pensyarah lah. So pelajar boleh menyertai mana-mana sesi yang available lah.
Dan saya akan buat rakaman kepada kedua-dua sesi. Maksudnya pada minggu yang ketiga tu, pada masa 2 hingga 3 tu akan ada 2 event serentak. Satu dalam bidang elektrik elektronik, yang kedua IoT aplikasi. So akan ada 2 track lah. So pelajar boleh pergi ke mana-mana yang dia rasa bersesuaian dengan projek dia lah. So dan kedua-duanya dia ada penilaian. So pergi salah satu saja. Faham? Okey. Tak soal tu faham maksudnya. Faham Zul. Okey. Perkongsian ni dibuat pada minggu. Okey, ingat dia minggu ketiga je, tapi minggu kedua tak ada sebab minggu kedua pelajar minggu depan awak ni kan balik ke UTHM kan? Ke minggu ni? Minggu ni Zul, hari Minggu ni, Zul. Sabtu. Minggu ni Sabtu. Ah, Semua serentak ke? Tak se, ada yang tak se. Ada Maksudnya yang tak. minggu depan juga, minggu depan je kan? Sebenarnya minggu depan kan? Okey. So saya akan buat pada minggu ketiga lah. So dia akan diadakan pada hari Khamis, waktunya adalah waktu ni 2:30 hingga 4:30. Macam saya cerita tadi, sesi ni akan dibuat secara paralel. So pelajar diwajibkan menjadi salah satu sesi. Okay, so dia akan ada pilihan ringkas untuk pelajar. Pertama untuk kedatangan, yang kedua untuk markah kerja khusus. Saya rasa sikit sebabnya saya pukul 4 je. Okay, pengenalan kepada inovasi. So, pengenalan kepada inovasi diberikan kepada pelajar untuk mendedahkan pelajar berkenaan dengan kaedah menjalankan inovasi secara tersusun. So, di sini pelajar didedahkan macam mana cara untuk membuat projek dengan betul. Okay, di sini terdapat 2 bahagian. So, 2 bahagian ni, yang pertama adalah permasalahan projek dan kajian literatur dan dia akan diberi oleh Dr. Faizal, KJ. Dan yang kedua adalah metodologi dan data analisis. Okay. Pada bab 2 ni sebenarnya didapati banyak pelajar dia tidak begitu mahir dalam membuat analisa daripada data yang diberi. Adapun pelajar ni tidak tahu apakah data yang boleh dicerap daripada projek je lah. So data-data ni yang perlu ditunjukkan di dalam perbincangan dan keputusan. So pelajar tak boleh tunjuk ini dah siap, ini dah siap. So apa yang kamu dapat daripada yang dah siap tu kan? So kamu perlu tunjukkan. Contohnya kamu buat stesen cuaca, weather station. So kamu boleh tunjukkan perkadaran di antara suhu berdasarkan hari contohnya. So macam mana kamu nak menganalisis data tersebut? So kamu boleh bentuk dalam graf. So dari graf tu apa yang patut kamu ceritakan? So kamu akan lihat dalam kelas metodologi dan data analisis lah. Okay, terdapat penilaian mudah untuk menguji kemampuan pelajar dan sebahagian daripada markah penilaian khusus. So kesemua yang kamu datang tu, dia ada markah lah. So siapa yang tak datang hari ni, contohnya hari ni 185, so 15 orang tak datang. So 15 tu akan dapat kosong lah. Macam tu je, senang je sekarang ni. Datang ada markah, tak datang tak ada markah. Okay. Okay, sir. So saya biasanya saya malas nak record. Kenapa saya malas nak record? Sebabnya kalau saya record nanti ada yang sengaja tak datang. Sebabnya dia ada recording kan. So kalau tak record dia wajib datang. Tak datang, tak dengar lah. Senang je. Kalau berekod ni semua ambil mudah je. Sebab sekarang ni pelajar je, bukan pelajar saja kan. Siapa je ambil mudah sebab tak apa dia record. Nanti tak dengar hari ni, esok boleh dengar kan. So dia tak datang. So saya nak komitmen pelajar tu ada lah. Jangan komitmen tu boleh berubah-ubah kan. Siapa tanya pasal recording kan. Sebabnya bila kelas tu direkod, pelajar sekarang ambil mudah. Kelas pertama pun ada yang tak datang. Yang pertama tu kan. Belum yang ke-14 kan. Oh, nak habis dah. Cadangan pemarkahan. So, cadangan pemarkahan untuk subjek DAE 3101 ni adalah seperti berikut. Yang pertama, supervisor akan portion markah je ada 55 markah. Assessor ataupun penilai 35 markah. Dan seminar, bengkel dan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan FYP pada semester ini ada 10 markah. So, kalau pelajar tak datang, tak ada 10 markah lah. Banyak 10 markah. Dia membezakan antara A- dengan A.
Okey. Di dalam bahagian penyelia ataupun supervisor, so ada 3 elemen yang akan dinilai. Yang pertama adalah logbook. So logbook yang kamu buat tu akan dinilai dan markahnya ada 15 markah. Yang kedua interview. So interview ni adalah temu duga di antara penyelia dan pelajar lah. So penyelia akan menilai penglibatan pelajar dalam projek tersebut dari segi knowledge, dari segi penggunaan skill, dari segi pemberian kerja. Mungkin 2 orang je buat kerja, seorang tak buat kerja kan. So pada interview ni penyelia akan menilai soal 10 markah lah. Dan yang ketiga adalah kertas cadangan projek sebanyak 30 markah. Okey, untuk penilai ada 2 elemen yang akan dinilai di dalamnya. Yang pertama adalah presentation sebanyak 15 markah. So dalam presentation ni pelajar dinilai dari segi content material, dari segi gaya persembahan dan dari segi Q&A. So sebanyak kadang-kadang sekarang ada isu pelajar ni kan upah orang buat FYP kan. So ada pelajar tu upah orang, dah siap lah. Tapi apa yang dia tak tahu apa-apa pun projek tu. Siap-siap dia tahu tekan ni jadi ni kan. So bila tanya sikit dia tak tahu kan. Tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu tapi projek siap kan. Itu pentingnya Q&A lah. Supaya para penilai dapat menilai sama ada projek itu betul-betul belajar buat ke tak. Jangan hantar kedai je kan. Bayar 400, 400.5, siap kan. Okay. Yang kedua adalah kertas cadangan. So kertas cadangan ni adalah kertas cadangan pertama yang dihantar pada minggu ke-12. So ada 20 markah kat situ. Butiran dan kertas cadangan tajuk tadi, kertas cadangan projek ni telah diberikan sebelum ni. Okay, ada apa-apa soalan tentang pemarkahan? Tak ada sir. Yang sir, yang kuis tu masa Masa tu, ni masa sharing knowledge, masa kelas metodologi dengan kelas yang satu lagi tu. okey. Maksudnya saya akan bagi kuis lah kepada para pelajar. Pengajar kat situ, penceramah kat situ akan beri sedikit Baik. penilaian yang mudah je. Jadi bukan soalan yang perlukan kamu kena buat karangan ke apa. Soalan yang simple-simple. Okay. Untuk membuktikan kamu datang pada hari tersebut. Baik. Kalau tak buat macam tu nanti tak ada orang datang. Semua tak datang. Yang ini pun tak datang 15 orang. Sebenarnya kalau hari pertama pun tak datang, saya takut pada hari minggu ke-14 tu pun tak datang jugalah. Kan? Kalau awal-awal tak datang, lain kali drop lah subjek tu. Okay? Yang tu kita pilih sendiri ke ditetapkan? Apa? Penyelia? Penyelia. Penyelia boleh pilih sendiri, kumpulan pun boleh pilih sendiri. So awak boleh riset-riset lah, tapi janganlah riset hari ni kan. Hari ni hari Khamis pukul 3.30 kan. Lecturer dah balik kampung lah. Dah boleh rentas negeri. So, contoh-contoh penyelia yang kami boleh pilih siapa? Penyelia? Okay ni. So, ini adalah sedarai pensyarah yang ada di dalam Jabatan Pendidikan Elektrik. So kita ada 18 orang pensyarah yang available. So ketua jabatan kita kenal kan Dr. Faizal. Ke ada lagi pelajar tak kenal? KJ. So KJ dia Dr. Faizal. Okay, so ni adalah contoh ini adalah jumlah kumpulan berdasarkan para pensyarah. So nanti para pensyarah dia akan terima ni lah. Contohnya Dr. Faizal dia 3 kumpulan, 9 orang pelajar. So maksudnya dia akan terima 3 kumpulan dan setiap kumpulan tu 3 orang. Contohnya nombor 4, teknologis Muhammad Sabani. So dia ada 5 kumpulan tetapi bilangan pelajar dia ada 14. Perasan tak? Okay. Dia 5 kumpulan, dia ada 14. So dia akan menerima 4 kumpulan yang akan ada 3 orang dan 1 kumpulan yang akan ada 2 orang. So dia ada 14 lah. So kamu boleh rujuk lah sama ada dia dah available. Nanti saya akan
create di author lah kot untuk guru. Senang sikit saya nak track kan. Contohnya kat sini, contohnya teknologi Tengku Nazlin. So dia ada 5 kumpulan, ada 14 orang contohnya. Sama jugalah dia jadi macam ni. Okay, ada soalan? Nanti saya share, jangan risau. Saya share. Ada yang tak kenal ke? Ada tak kenal? Kenal. Untuk kita pilih ni dalam sebab juga rasa Tak. Awak boleh secara personal lah. face to face berjumpa kan. Supaya awak kena confirm dengan dia dulu. Kalau guna Snap nanti, saya takut ada lecturer terlebih. Contohnya Haji Zul kan, Haji Zulkarnain kan. Dia ada 2 kumpulan je. Kalau ada 5 kumpulan yang nak apply dia, nanti kan macam dah terlebih kan. Sepatutnya 2 je kuota dia. Sebabnya Haji Zul dia pengarah pengurusan makmal. So dia tak banyak kumpulan lah. Baik, sir. Faham Faham. Okay, ada soalan tentang pemilihan penyelia? Tak ada seharusnya. Tak ada. Yang penyelia tu dia ada bagi markah kat kita ke dia sebagai macam guideline? Markah, maksud markah tu apa? Maksudnya penyelia tu dia tengok kita punya kertas kerja, lepas tu dia macam ada bagi markah ke? Dia ada bahagian antara penilai dengan penyelia. So penyelia macam yang saya tunjukkan ni lah. So dia akan nilai dari segi buku log kamu tu. Dan buku log tu dia ada berapa komponen lagi lah. Okay. Dia ada kedatangan pelajar, dia ada kedatangan pelajar, student punya attitude. Contohnya student tu 3 orang tapi tiap-tiap minggu 2 orang yang datang. Baik cari interview yang macam santai, tak ada dia tembak sangat kan. Apa tu? Mana ada gila. Okay. So interview. Okay, ni secara individu. Ni dinilai secara kumpulan. Faham? Ni yang penilai kamu yang akan bagilah. Yang kat sini penilai yang akan bagi dalam seminar pada minggu ke-14. Sir. Ya. Ni salah ni bengkel. Saya nak pastikan je yang kiranya penyelia ni sekata tadi kita kena berurusan dengan dia sendiri. Maksudnya PM ke macam tu ke? PM boleh, DM boleh. Okay. Terima kasih sir. Okay. Nanti awak balik kan? Balik. Maknanya jumpa lepas tu ke macam mana? Awak boleh mesej dia dulu lah. Mesej dia, kalau dia cakap dia okey nak jumpa, awak jumpalah. Kalau dia tak nak jumpa, awak guna dalam medium-medium yang tertentu, WhatsApp ke, Telegram ke, buat video call ke kan. Tapi tanya dulu penyelia tu sama ada dia ada kumpulan ke tak, tajuk yang sesuai ke tak. Okay. Ada apa soalan lain? Yang logbook dah boleh start kan? Kalau dah keluar kat e-online tu dah boleh terus start kan? Sebelum dah boleh start. Tapi nanti saya share dulu yang versi Word dulu sebab saya takut sistem saya kena tanya orang PTF tu kenapa tak keluar. Baik sir. Saya share dekat author nanti versi Word. Okay, ada soalan lain? Sir, attendant isi mana? Attendant, saya lupa. Saya bertanya attendant. Dalam author. Sir, untuk apa ni, penyelia ni kan, kita masuk nak join tu macam mana? Just masuk dekat author ke macam mana? Nak pilih penyelia. Penyelia awak kena tanya penyelia tu lah. Maksudnya WhatsApp je lah. Gunalah secara yang bersesuaian. WhatsApp ke, jumpa ke. Janganlah WhatsApp cik nak jadi kumpulan saya. Jangan macam tu. Okey sir. Yang bersesuaian lah maksud saya. Awak tanya dulu, cik ada guru ke tak, cik bisa jumpa tu bincang tajuk ke kan. Sebab ada lecturer tu dia mungkin prefer tajuk ni, dia tak nak tajuk tu. Contohnya saya, kalau tanya saya pasal solar, saya tak pandai lah. Contoh, kalau nak projek solar saya tak pandai. Contohnya nak buat projek pasal turbine ke apa kan, saya memang tak pandai lah. So contoh nak buat sistem kan, saya pun tak pandai juga buat sistem. Awak kena tajuk dulu. Cara dia awak ada tajuk dulu, baru awak cari penyelia. Faham?
Faham sir. Sir, Ah, Ya. Sepaling lambat untuk cari penyelia week berapa? Week ke-6 lah, kena hantar tajuk. Ah. Janganlah minggu ke-6 boleh cari. Minggu ke-6 tu dah siap tajuk. Okay, sir. sir, slide ni sir provide Slide ni saya bagi nanti. Baik sir. Ada soalan lain? Sekejap saya nak buat attendance jap, saya terlupa. Attendance saya letak dekat author, nanti awak klik ya. Saya hadir. Sekejap Okey. Untuk kedatangan hari ini awak boleh refer dekat author dalam kelas projek kejutan elektrik 1. Okey, last sekali sebelum kita tamat. So segala komunikasi dalam FYP 1 ni boleh merujuk kepada WhatsApp group. So setakat ni baru hanya 70 orang tak silap saya yang yang join. So saya harap yang lain-lain boleh mengikutilah. So saya akan bagi link dia, link invitation dia, nanti join untuk update yang terkini lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tutup? Tak ada sir. Ada sir. Okey. Kalau tiada, saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey. So sekian saja untuk hari ini. Selamat maju jaya dan buat projek elok. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Api.